Baik, Assalamualaikum. Salam sejahtera, salam GBN, salam Malaysia dan salam kuasa ketiga. Ya, jadi hari ini saya okey, jap ya. Saya ingin menyentuh berkenaan dengan satu kenyataan ya yang dibuat oleh Ketua Penerangan UMNO ya. Jadi kenyataan ini dibuat oleh Syahril Hamdan yang merupakan Ketua Penerangan UMNO, dan Syahril menyelar ya kenyataan yang dibuat oleh Menteri Besar Kedah, iaitu Muhammad Sanusi Muhammad Noor ya. Jadi Sanusi ini kita tahu adalah dari PAS, dan Sanusi telah membuat satu kenyataan yang bersangkut dengan PRU awal yang telah diminta oleh kluster mahkamah, khususnya Najib dan Zahid ya. Jadi tanpa melengahkan masa lagi, saya akan menjelaskan apa sebenarnya isu saya dengan kenyataan Ketua Penerangan UMNO. Mengapa saya merasakan Ketua Penerangan UMNO atau Penerangan UMNO secara am sedang memperdaya atau berpura-pura kepada pentaksub UMNO, Najib dan sebagainya. Dan kemudian seterusnya saya akan menjelaskan situasi sebenar, kemungkinan sebenar sekiranya PRU awal diadakan dan sekiranya Barisan Nasional menang, bagaimana dengan spesifik mungkin Zahid dan Najib boleh lepaskan diri. Saya tahu ada orang faham macam mana Zahid boleh lepaskan diri, tapi ada orang keliru bagaimana Najib boleh lepaskan diri sekiranya BN menang andai kata PRU awal diadakan, sedangkan Mahkamah Tinggi dan Mahkamah Rayuan sudah membuat keputusan. Jadi ini saya akan jelaskan hari ini ya. Jadi Syahril marah dengan Sanusi ya, sebab Sanusi baru-baru ni Menteri Besar Kedah dari PAS ya berkata Zahid takut masuk penjara kalau PRU lambat, dan sebab itu dia nak PRU awal ya. Sanusi berkata lanjut, talian hayat untuk dia atau Zahid untuk elak masuk penjara hanyalah cuba merebut kuasa untuk memastikan kluster mahkamah dapat diselamatkan daripada hukuman menerusi campur tangan kerajaan baru ya. Menerusi campur tangan kerajaan baru. Maknanya apa yang Sanusi kata adalah jika PRU sebab Zahid nak PRU awal ialah andai kata BN menang dan andai kata Zahid menguasai tampuk kepimpinan negara, mereka nak memastikan kluster mahkamah terselamat dari hukuman menerusi campur tangan kerajaan baru. Jadi apa maksud campur tangan itu? Okey, itu kita berhenti sekejap. Jadi Ketua Penerangan UMNO dia tidak puas hati. Jadi dia berkata ini bukan alasan PRU awal. Dia marah dengan Sanusi lah. Dia kata kenyataan tuduhan Sanusi, adakah Sanusi sedang berkata disebabkan BN menang tiba-tiba hakim akan dipaksa tukar fikiran ya? Kalau itu tuduhannya, maknanya Ketua Penerangan UMNO sendiri sebenarnya tidak pasti apakah tuduhan Sanusi ya. Kalau itu tuduhannya, sebut sahaja tanpa berselindung, kerana itu tuduhan amat berat bukan kepada Zahid tetapi terhadap integriti hakim dan institusi kehakiman negara. Jadi Syahril atau Ketua Penerangan UMNO sebenarnya tidak pasti apa yang Sanusi sedang cadangkan ya. Sanusi berkata kluster mahkamah atau Zahid dia ingin PRU 15 cepat kerana mereka hendak selamatkan diri ya. Jadi Syahril tidak pasti apa yang Sanusi kata. Jadi dia tanya, adakah Sanusi maksudkan bahawa mereka akan memaksa hakim untuk tukar fikiran ya, memaksa hakim tukar fikiran. Dan dia kata kalau itu cadangannya, maka ia merupakan tuduhan yang amat berat terhadap integriti hakim dan institusi kehakiman. Jadi
persoalan saya kepada Ketua Penerangan UMNO, mengapa apabila seseorang mengeluarkan satu kenyataan bahawa mereka terdesak untuk ada PRU sebab nak selamatkan diri, mengapa menjurus kepada sesuatu yang melibatkan campur tangan dengan sistem kehakiman? Adakah Ketua Penerangan UMNO tidak sedar alternatif yang jauh lebih mudah tanpa perlu campur tangan dalam sistem institusi hakim atau sistem kehakiman, tanpa perlu cemarkan institusi hakim atau sistem kehakiman untuk melepaskan Najib dan Zahid? Jadi itulah yang saya nak jelaskan hari ini. Andai kata BN menang, dan andai kata PRU awal diawalkan dan BN menang, amat sukar, saya tahu ada orang akan kata amat sukar, saya tahu, tetapi buat live ini, andai kata PRU diawalkan dan BN menang, dan Zahid atau orang pilihan Zahid dilantik menjadi Perdana Menteri, maka apa boleh dia buat? Perdana Menteri baru tu buat. Perdana Menteri baru tu boleh mencalonkan kepada Yang di-Pertuan Agong seorang yang difikirkan bersimpati terhadap kluster mahkamah sebagai calon peguam negara. Okey, come. Sekejap ya. Go down. Ya. Okey, dia boleh mencalonkan, andai kata BN menang, jika PRU awal diadakan, Zahid atau orang yang dicalon orang Zahid seandainya dilantik menjadi Perdana Menteri boleh calonkan kepada Yang di-Pertuan Agong seorang yang dianggap bersimpati terhadap kluster mahkamah sebagai peguam negara. Dan andai kata Yang di-Pertuan Agong bersetuju melantik orang yang dicalonkan itu sebagai peguam negara, maka kita kena lihat kuasa-kuasa yang ada kepada peguam negara selaras dengan peruntukan perlembagaan selain daripada menjadi penasihat perundangan utama kepada kerajaan. Jadi untuk makluman saudara-saudari, perkara 145 Perlembagaan Persekutuannya, saya baca ya, memperuntukkan bahawa peguam negara hendaklah mempunyai kuasa yang boleh dijalankan menurut budi bicara dia, okey, untuk sama ada memulakan, menjalankan atau memberhentikan apa-apa prosiding bagi satu kesalahan selain prosiding di hadapan Mahkamah Syariah, Mahkamah Anak Negeri atau Mahkamah Tentera. Jadi jika di Mahkamah Tinggi ada prosiding jenayah, peguam negara mempunyai kuasa prerogatif budi bicara untuk hentikan prosiding itu. Jadi berbalik kepada kenyataan asal saya, jika PRU awal diadakan, andai kata BN menang, ya, kemudian Zahid atau orang pilihan Zahid berjaya dilantik sebagai Perdana Menteri, kemudian Perdana Menteri baru ni mencalonkan seorang yang difikirkan ya bersimpati terhadap kluster mahkamah sebagai peguam negara baru. Dan andai kata Yang di-Pertuan Agong bersetuju melantik orang ni sebagai peguam negara baru, maka peguam negara baru ni berhak menghentikan prosiding Mahkamah Tinggi melibatkan kes-kes jenayah ahli-ahli kluster mahkamah. Ini sah satu kemungkinan yang menurut lunas-lunas perundangan yang sebenarnya kalau ikut peruntukan perlembagaan tidak boleh dipertikai. Maka itulah satu kemungkinan lagi bagaimana kluster mahkamah boleh melepaskan diri andai kata PRU awal diadakan dan Barisan Nasional menang dan Zahid berjaya menguasai tampuk kepimpinan negara. Jadi Ketua Penerangan UMNO tidak memikirkan benda ni kerana cara ni tidak boleh dipertikai dan tidak melibatkan pencemaran institusi hakim atau sistem kehakiman negara. Jadi mengapa menjurus ke situ sahaja, memberi persepsi kepada rakyat seolah-olah apabila seseorang mengatakan bahawa kluster mahkamah terdesak adakan PRU awal untuk selamatkan tengkuk mereka,
orang mencadangkan ianya adalah untuk memaksa hakim. Tidak semestinya. Ada penjelasan lain, ada cara lain yang menurut peruntukan perlembagaan. Ya. Jadi ada orang bertanya kepada saya, okey, itu kita faham, kita terima penjelasan itu amat logik dan kita pun sebenarnya tahu. Tetapi kita keliru sedikit. Kalau kes Zahid kita faham, kalau kes dia ni kita faham, kalau kes dia tu kita faham bagaimana peguam negara baru boleh menggunakan kuasa prerogatif atau budi bicara dia untuk berhentikan pembicaraan dan lepaskan mereka yang dituduh. Tetapi bagaimana kes Zahid yang sudah pun diputuskan oleh Mahkamah Tinggi dan Mahkamah Rayuan? Jadi di situlah timbulnya isu Hakim Nazlan. Kalau saudara-saudari ingat, baru-baru ini Peguam Najib ada filekan satu permohonan di dalam mahkamah untuk berhujah bagi menunjukkan bahawa penglibatan Hakim Nazlan dalam keputusan atau kes Najib di peringkat Mahkamah Tinggi tidak patut kerana wujud konflik kepentingan. Dan jika peguam pasukan Najib berjaya dalam permohonan ini, maka ianya akan menjurus kepada satu kemungkinan di mana kes Najib mungkin dibicarakan semula. Tetapi pandangan peribadi saya amat sukar kerana saya pun telah menjelaskan sebelum ini bahawasanya sebenarnya dakwaan-dakwaan yang dikemukakan oleh Peguam Najib lemah. Ini pandangan saya. Dan di dalam satu sidang media yang telah diadakan oleh Peguam Najib baru-baru ini, di mana dalam sidang itu Peguam Najib bukan bercakap kepada mahkamah, hakim dan sebagainya. Dia bercakap kepada kita kerana sidang media itu ditujukan kepada umum. Jadi dalam membicarakan atau menjelaskan tentang mana berlaku konflik kepentingan itu, akhirnya Peguam Najib merumuskan bahawa pihak dia lihat bahawa Hakim Nazlan dalam bahasa Inggeris is deemed to know matters related to the establishment of SRC and other matters related. Deemed to know maknanya dianggap tahu. Maknanya Hakim Nazlan dianggap tahu perkara-perkara melibatkan penubuhan SRC dan perkara-perkara lain yang berbangkit kerana pada ketika itu Hakim Nazlan terlibat dengan Maybank yang terlibat dengan penubuhan SRC. Dan Peguam Najib juga mengatakan, we think that Nazlan had knowledge, full knowledge berhubung regarding the matters regarding the establishment of SRC and other matters. Maknanya dia juga menyatakan kami fikir, maknanya pasukan Najib atau pasukan Peguam Najib fikir bahawa Hakim Nazlan ada pengetahuan penuh berhubung hal-hal berkaitan penubuhan SRC dan hal-hal lain yang berkait. Kerana pada ketika itu Hakim Nazlan merupakan ahli berkait dengan Maybank yang terlibat dalam penubuhan SRC. Jadi perkataan yang digunakan oleh Peguam Najib ialah deemed to know, dianggap tahu, dan we think, kami fikir. Sekaligus pada pandangan peribadi saya, apa yang Peguam Najib telah jelaskan kepada kita, kepada umum, bahawa di dalam permohonan yang difailkan di dalam mahkamah untuk merujuk konflik kepentingan Hakim Nazlan, mereka tidak pasti 100% pasti wujud konflik kepentingan. Mereka hanya anggap dan fikir wujud konflik kepentingan. Jadi bagi saya kes tu lemah. Okey, tapi saya tidak ingin masuk campur isu permohonan sebenar di mahkamah kerana kita biar mahkamah yang putuskan, kita kena yakini proses kedaulatan undang-undang. Okey. Tetapi andai kata PRU awal diadakan. Okey, dengan baik-baik, andai kata PRU awal diadakan, Parlimen dibubar, kemudian PRU diadakan dan andai kata BN menang, orang nak kata susah menang ke senang menang, kita lihat senario BN menang. Jika BN menang dan jika Zahid atau orang yang dipilihnya berjaya menjadi Perdana Menteri dan seterusnya berjaya
menjadikan seorang yang bersimpati terhadap kluster mahkamah sebagai Perdana Menteri, ya, apa yang Peguam Negara baru boleh lakukan ialah merujuk kepada kes Hakim Nazlan dan bersetuju bahawa berlaku konflik kepentingan, dan disebabkan itu memutuskan bahawa perlu diadakan perbicaraan semula di peringkat Mahkamah Tinggi. Maka kes Najib akan dibicarakan semula di peringkat Mahkamah Tinggi. Dan setelah perbicaraan dimulakan di peringkat Mahkamah Tinggi, dimulakan semula, maknanya hukuman dan sabitan yang sebelum ini dah terbatal, dah tidak diambil kira. Ya, maknanya dia kes baru dibicarakan semula. Dan kemudian selepas kes itu dibicarakan semula di peringkat Mahkamah Tinggi, Peguam Negara boleh menggunakan kuasa dia di bawah perkara 145 Perlembagaan Persekutuan menurut budi bicara dia untuk memberhentikan perbicaraan sekaligus melepaskan dan membebaskan Najib. Itu caranya, itu kemungkinannya. Jadi jika ada orang bertanya, ada tak kemungkinan ada hubung kait antara isu Hakim Nazlan, kemungkinan Najib dibebaskan dan PRU awal? Jawapan dia ada. Ya. Jadi penerangan UMNO bila nak bertindak memainkan peranan sebagai penerangan, biar menjadi sumber penerangan yang bertanggungjawab dengan memberi gambaran seluruh. Jangan sekerat untuk mengapi-apikan, ya, pentaksub Najib dengan maklumat yang negatif, mencemar, yang memberi image negatif kepada mereka yang mempertikai kluster mahkamah dalam percubaan kluster mahkamah untuk adakan PRU awal. Jangan berat sebelah, ya. Mainkan peranan sebagai ketua penerangan dengan memberi penerangan yang menyeluruh, atau kalau tidak, jangan buka mulut. Sebab ada cara yang tidak melibatkan pencemaran institusi kehakiman, tidak mencemarkan maruah hakim-hakim, ya, di mana Najib boleh dibebaskan atau dilepaskan andai kata PRU awal diadakan, dan andai kata Zahid atau orang dia berjaya dilantik sebagai Perdana Menteri, dan seterusnya melantik orang yang dikira sebagai bersimpati kepada kluster mahkamah sebagai Peguam Negara. Ini tidak dapat dinafikan, ya. Dan ini adalah syak ramai orang termasuk saya, kerana saya dah buktikan dalam live-live lepas, dan saya akan buat satu live khas untuk membuktikan sekali lagi dan juga dalam bentuk tertulis bahawa segala alasan yang diberikan oleh Najib, Zahid mengapa perlunya PRU awal, semuanya tidak masuk akal, tidak logik, dan meningkatkan keyakinan terhadap cadangan bahawa mereka hendak menyelamatkan tengkuk mereka. Dan kerana terdesak, sekarang Zahid dan Najib telah menjurus kepada sikap kebudak-budakan dengan mencabar mereka yang menentang PRU awal. Oh, kau takut. Oh, PAS takut. Oh, dia ni takut. Kedua-dua, Najib dan Zahid, mencabar orang dengan menyatakan mereka takut. Ya. Ini bukannya alasan untuk ada PRU 14. Oh, kau takut, kami berani. Ya. PRU 15 adalah satu peluang yang akan diberikan kepada rakyat untuk menentukan masa depan mereka menerusi penentuan siapa yang mentadbir urus negara. Bukannya satu permainan melihat siapa yang berani, siapa yang kecut. Bukannya satu percaturan antara ahli-ahli politik semata-mata tanpa memikirkan kepentingan rakyat, sehingga mereka tergamak mencabar antara satu sama lain, siapa berani, siapa tidak berani adakan PRU. Untuk adakan PRU, pertimbangannya adalah kesannya kepada rakyat, kesannya kepada negara yang dah sedia mudarat, kepada ekonomi yang dah sedia mudarat. Akibatnya, nak adakan satu PRU dengan membelanjakan mungkin beratus juta, mungkin berpuluh juta, saya rasa dalam bilion pun ada. Sedangkan dah tahu bahawa banyak negeri tidak akan mengadakan PRN serentak, kerana banyak negeri pembangkang tidak akan adakan pilihan raya serentak.
Sedangkan tidak ada ancaman nyata kepada kerajaan pimpinan Ismail Sabri sekiranya kluster mahkamah tidak melakukan perkara yang bodoh. Dan memandangkan kluster mahkamah sebelum ni dah setuju untuk memasuki MOU bersama Pakatan Harapan, maka tidak ada sebab MOU itu tidak diperkasakan untuk memastikan kerajaan ini berterusan sehingga PRU tempoh penuh Parlimen ke-14 berakhir. Ya. Tidak ada pertimbangan terhadap pelabur yang sudah sedia tidak yakin dengan sistem kerajaan kita, kemampuan ahli-ahli politik lah ni dalam blok kerajaan untuk mentadbir urus negara. Tanpa sebab nak adakan PRU awal, bertambahlah ketidakyakinan terhadap pelabur, bertambah sengsaralah rakyat apabila ianya membawa kesan buruk kepada ekonomi negara, kepada mata wang negara. Jadi tidak ada alasan munasabah untuk ada PRU 15, dan sebab itu terdapat keyakinan yang teramat tinggi bahawa kluster mahkamah ingin selamatkan tengkuk mereka. Dan caranya, satu kemungkinan yang Ketua Penerangan UMNO saya rasa sengaja tidak ingin ceritakan ialah menerusi pelantikan peguam negara yang bersimpati terhadap kluster mahkamah. Ya. Dan tadi saya dah jelaskan apa kaitan isu Hakim Nazlan dengan kemungkinan peguam negara membebaskan Najib. Baik, jika anda ada soalan, anda boleh bertanya sekarang. Saya luangkan masa 5 minit. Mustafa Mus, tengok ke cara Najib dengan layanan beliau dapat. Saya lama dah jangka Najib akan terlepas. Zabedah Muhammad Amin, rakyat tidak menghina mahkamah, tapi boleh menjangka tindakan UMNO mempertikaikan semula kes Najib dan Zahid. Ya, betul. Betul. Ini bukan menghina mahkamah. Ini adalah kemungkinan jalan-jalan, saluran-saluran yang mungkin, ya, yang tidak dapat dinafikan. Ini adalah penerangan. Apa yang saya beri adalah penerangan berhubung kemungkinan bagaimana Najib boleh dibebaskan. Ya, bukannya ini adalah satu tuduhan bahawa inilah yang akan dilakukan. Bukan. Cuma nasihat saya kepada penerangan, jika anda ingin buka mulut penerangan UMNO, ya, bukalah dengan cerita semua. Jangan cerita sekerat yang menimbulkan persepsi bahawa orang yang mempersoalkan PRU awal sedang juga membuat tuduhan yang mencemarkan integriti hakim dan sistem kehakiman negara. Itu amat tidak bertanggungjawab. Dan itu akan menunjukkan, mencadangkan Ketua Penerangan UMNO sedang cuba membela kluster mahkamah. Ya. Ritaudin Azali, harap hakim-hakim yang kena cabak itu pun ambil pengajaran supaya jangan benarkan jaga hukum dan sebagainya. Ya. Musafir Kelana, Syahril buat macam orang bodoh sangat. PN, ya, betul. Kenny G, apakah masa depan Ismail Sabri? Sebenarnya anda boleh rujuk kepada live saya semalam di YouTube Regi J Siri Takdir atau scroll ke bawah. Berdasarkan sumber yang boleh dipercayai, saya juga dipahamkan yang di-Pertuan Agong tidak cenderung ke arah PRU awal atau pembubaran awal Parlimen. Dan selebihnya anda boleh rujuk sebab saya rasa tidak cukup masa untuk saya menjelaskannya sekali lagi dalam sesi soal jawab ini. Jadi setakat itu sahaja, sehingga kita berjumpa di lain masa. Jangan lupa, ya, selepas live ini pergi ke ruang tajuk dalam 10-15 minit. Saya akan letak link kepada saluran Telegram saya. Ya, sertai saluran Telegram saya. Banyak saya buat pemberitahuan ringkas di sana, dan juga artikel berkaitan berhubung isu ni akan saya letak link dia di bawah. Sehingga kita berjumpa di lain masa. Assalamualaikum, salam sejahtera, salam GBN, salam Malaysia dan salam kuasa ketiga.